Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, hari Selasa, 5 hari bulan Mac 2024, saya berhasrat secara khusus untuk merujuk kepada satu keratan video Kini TV yang bertajuk "Kenapa Polis Tak Siasat Kenyataan Rasis Teo Kok Siong?" Tanda soal. Petikan ucapan Teresa Kok di persidangan Dewan Rakyat semalam. Ianya berdurasi 3 minit 18 saat. Tapi yang menjadi isu untuk saya perkatakan melalui video ini pada hari ini adalah beberapa perkara. Yang pertamanya, tidak adil dan tidak betul walhal songsang untuk mana-mana pihak, terutamanya ahli politik, untuk mengatakan mana-mana perbincangan ilmiah, mana-mana kenyataan berpandukan kepada kajian fakta semestinya tergolong di bawah isu 3R. Itu salah. Seperti yang telah dijelaskan beberapa kali sebelum ini, isu berkaitan raja, agama dan bangsa bukan secara automatik menjadi halangan di bawah undang-undang, secara khususnya Akta Hasutan. Tidak. Kerana mana-mana perbincangan berkaitan 3R dan dalam isu yang dibangkitkan oleh Teresa Kok ni berkaitan bangsa, tidak secara automatik dihalang di bawah Akta Hasutan atau Undang-Undang Malaysia, selagi ianya dibangkitkan berpandukan kepada fakta ilmiah mahupun untuk memberi cadangan secara konsep perundangan berkaitan mana-mana polisi. Justru untuk yang keduanya, untuk Teresa Kok mencabar pihak polis Diraja Malaysia menyiasat Profesor Emeritus Dr. Teo Kok Siong atas gesaan beliau pun adalah salah dan tidak berpandukan kepada undang-undang, semata-mata kerana Profesor Teo berpendapat melalui penemuan beliau bahawa sekolah vernacular seperti sekolah jenis kebangsaan Cina mempunyai ciri-ciri yang menyemai benih perkauman. Itu adalah pendapat beliau, pendapat seorang dalam bidang pengajian. Tidak boleh dihalang untuk beliau atau sesiapa sahaja memberi pandangan ilmiah. Apatah lagi yang ketiganya, apabila baru-baru ini pada 20 hari bulan Februari, Mahkamah telah membuat keputusan Mahkamah untuk tidak membenarkan rayuan berkaitan dengan sekolah vernacular diteruskan di Mahkamah Persekutuan. Itu keputusan Mahkamah. Ia tidak menghalang cabang lain di dalam sistem tadbir urus negara, iaitu pihak eksekutif maupun pihak penggubal undang-undang, legislature, untuk merangka, meneliti dan merangka apa-apa polisi lanjut berkaitan dengan isu sekolah vernacular. Hatta pendapat Profesor Teo dan mana-mana pakar lain berkaitan isu bahasa pengantar di sekolah dan kaitan dengan penanaman benih perkauman adalah wajar untuk dibangkitkan, untuk disampaikan kepada pihak kerajaan maupun pihak penggubal undang-undang parlimen supaya mereka melaksanakan tanggungjawab sebagai pemimpin negara untuk merujuk dan meneliti polisi yang sedia ada. Adakah ianya hendak diubah ataupun tidak? Teresa Kok yang keempatnya tidak boleh terlampau defensif semata-mata kerana beliau mempunyai keturunan Cina.
Tidak bermakna beliau perlu membela hak sekolah vernacular sekiranya ada asas untuk mengatakan sekolah vernacular menjarakkan, menjauhkan, meretakkan perpaduan. Biarlah pakar mengkaji, biarlah pakar memberi pendapat. Sebagai seorang yang dididik di sekolah vernacular Cina, tidak bermaksud Teresa Kok adalah pakar dalam bidang itu. Beliau bukan pakar dalam bidang itu. Sewajibnya beliau tidak membuat kenyataan yang mendesak secara licik untuk pihak polis menyiasat seorang dalam bidangnya memberi pendapat. Akhir sekali, saya berharap semua pihak yang matang dan dianggap matang, terutamanya pihak politik sendiri, jangan secara salah mengatakan sesuatu itu 3R, walhal ianya bukan pun menjadi isu 3R. Ini adalah isu ilmiah, isu polisi, isu telitian, isu kajian. Dan perkara ini tidak perlu diulang berkali-kali. Kita rakyat Malaysia wajar mencari jalan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh kesemua rakyat Malaysia, termasuk isu perpaduan. Sekian.